Hai guys, selamat datang ke podcast kedua aku dalam channel Han ICN ni. Jadi, hari ni aku nak kongsikan satu kisah yang misteri dan mungkin seram bagi sesetengah orang. Dan kisah ni aku sendiri lalui sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu, iaitu masa aku darjah 5 ke 6 macam tu. Cerita ni cerita yang berlaku waktu aku berada dekat surau sekolah aku, yang mana sekolah aku ni adalah sekolah yang terletak di luar bandar. Nak dijadikan cerita, satu hari, disebabkan rumah aku ni belakang sekolah je, ya, aku tinggal dekat kampung. Rumah aku ada dekat belakang sekolah ni. So, masa budak-budak balik, iaitu pada pukul 1.30 kalau tak salah, disebabkan rumah aku dekat belakang, aku ambil keputusan untuk solat Zuhur dulu dekat sekolah. So, nak dijadikan cerita, surau ni dia terletak di bangunan 4 tingkat. Sekolah aku ni dia ada 2 bangunan. Satu bangunan 3 tingkat, satu lagi bangunan 4 tingkat. Bangunan 3 tingkat ni bangunan lama, manakala bangunan 4 tingkat ni adalah bangunan baru. So, aku pun naiklah ke tingkat 4 tu. Untuk pengetahuan korang, bangunan 4 tingkat ni, tingkat 3 dengan tingkat 4 adalah tingkat yang selalu orang kata berpenunggu. Aku tak tahulah betul ke tak, tapi yang pasti tingkat 4 tu memang sunyi. Tingkat 4 tu hanya ada beberapa bilik saja. Antara yang aku boleh ingat, tingkat 4 tu ada makmal sains. Lepas tu ada bilik untuk bahasa Inggeris, dan tandas perempuan, tempat mengambil wuduk dan surau. Surau yang paling besar di atas tingkat 4 tu. Memang banyaklah orang kata tingkat 4 ni ada hantu lah, ada penunggu lah. Kadang-kadang orang kata diorang nampak cikgu tengah mengajar dekat makmal sains, sedangkan cikgu yang tengah mengajar tu sepatutnya tengah cuti bersalin. Lepas tu dia mengatakan ada nampak darah dekat tandas perempuan. Itu yang membuatkan tingkat 4 ni dia rasa macam seram sikit bila nak naik. Tapi aku macam biasalah nak solat kan. Surau pun surau yang terdekat tingkat 4. So aku naik je lah tingkat 4. Aku naik je tingkat 4 tu. Bila aku tengok koridor dia, memang dia macam vibe dia tu lain macam daripada tingkat-tingkat yang lain. Rasanya dekat sekolah korang pun mesti macam ni kan. Bila tingkat paling atas je, mesti keadaan tu macam redup semacam. Tak cerah macam tingkat-tingkat yang lain. Inilah yang jadi dekat aku. Aku naik je tangga tingkat 4, aku sampai tingkat 4, aku rasa macam, kenapa macam suram, rasa macam gelap. Cahaya tu ada, tapi dia tak secerah tingkat yang lain. Aku pergi dekat hujung adalah tandas perempuan. Sebelah tandas perempuan tempat ambil wuduk. So aku masuk tempat ambil wuduk, aku ambil wuduk macam biasalah. Aku ambil air sembahyang macam biasa. Tak ada apa-apa. Mula-mula tak ada apa-apa, still tak ada apa-apa. So aku dah settle. Okey, aku keluar, aku berjalan pergi ke surau. Masa nak ke surau ni lah, aku dah start fikir bukan-bukan. Yelah, dah orang selalu kata tingkat 4 tu ada benda. So aku pun terfikir-fikir lah juga, terbawa-bawa dalam fikiran aku. Sampai aku takut nak pandang kiri kanan. Sebab yelah takut tiba-tiba tersempak ke apa kan. Nanya kan. Dah lah semua budak-budak dah balik, tinggal cikgu-cikgu je dekat tingkat bawah tu. Aku buka pintu depan surau. Okey, aku hidupkan kipas, aku hidupkan lampu. Surau ni besar So aku duduk bahagian paling depan sekali. So aku solat macam biasa. Aku angkat takbir. Aku baca Al-Fatihah, baca surah An-Nas kalau tak salah. Surah An-Nas. Okey, lepas sujud, okey, rakaat pertama tak ada apa-apa. Bila aku naik rakaat kedua, time ni benda tu berlaku. Aku dengar dekat belakang surau ni ada satu bilik kecil. Dalam bilik tu ada menempatkan macam Quran yang lebih. Lepas tu kayu wehal letak Quran tu. Lepas tu ada banner-banner kan, kita ada sambutan Maulid Rasul ke apa, banner-banner letak dalam tu. Naik rakaat tu, okey, aku nak baca Fatihah. Okey,
tiba-tiba aku dengar pintu store tu terhempas. Dia macam orang buka, lepas tu dia hempas. Aku fikir, oh angin kot, mungkin angin kot kan, sebab kat surau tu pun ada tingkap, so mungkin angin yang ketuk. Okey, aku buat biasa dulu. Lepas tu aku baca surah Al-Ikhlas kalau tak salah. Selalunya aku lepas baca rakaat pertama Al-Nas, kedua Al-Ikhlas. Okey, aku sujud, aku rukuk, aku sujud. Okey, aku naik daripada sujud tu, duduk antara dua sujud tu, lagi sekali pintu tu. Kali ni bukan hempas, kali ni dia macam ketuk-ketuk di dalam. Itu aku dah cuak dah. Aku dah kata, apa benda pula ni. Okey, aku dah start. Okey, ni bukan manusia yang buat. Okey, tapi aku buat relax je. Aku teruskan solat walaupun tak berapa khusyuk masa tu. Okey, aku naik rakaat ketiga. Pintu tu pula rasa macam kena cakar, bunyi cakaran. Bunyi kena cakar. Tahulah bunyi pintu kena cakar kan. Pintu kayu kena cakar. Macam tu lah. Aku dah start takut menggelabah kan. Budak-budak kan, mestilah takut kan. So, aku ambil inisiatif. Aku baca Al-Fatihah kuat lagi. Selalu aku baca macam perlahan sikit kan. Kali ni aku kuat lagi supaya belakang pun boleh dengar. So aku baca kuat-kuat. Okey, benda tu stop sekejap. Dia stop sekejap. Aku baca Al-Fatihah tu pelan-pelan. Aku baca pelan-pelan tapi kuat. Sebab aku tak nak Al-Fatihah tu habis cepat. Sebab aku takut kan. Tapi akhirnya habis juga kan. Okey. Lepas tu aku rukuk. Aku nak turun sujud. Okey, dengar lagi. Kali ni dengar dia bunyi lagi. Dia ketuk-ketuk, cakar-cakar semua tu. Okey, dengar lagi. Okey, aku buat biasa je. Aku sujud. Lepas tu aku naik lagi untuk rakaat keempat, rakaat terakhir. Lepas tu aku baca Fatihah kuat lagi lah. Macam biasa aku baca Fatihah kuat. Okey, dia senyap lagi. Okey, bila aku nak rukuk, aku nak sujud, aku rasa kan belakang aku tu macam ada orang berdiri tau. Wah, rasa tu aku dah start takut. Aku rasa lah, tapi tak tahulah benda ni cuma perasaan ataupun memang betul ada. Okey, so aku dapat rasa macam ada orang berdiri dekat belakang aku. Tak tahulah orang ke ataupun benda-benda lain, wallahualam. Tapi aku dapat rasa ada vibe orang berdiri di belakang aku. Tapi aku buat biasa je. Aku rukuk, aku sujud macam biasa. Okey, lepas sujud tu macam biasalah. Dah sujud, lepas tu bagi tahiyat akhir, bagi salam semua. Aku tak pandang belakang. Aku baca Al-Fatihah dulu. Kalau tak salah aku baca Al-Fatihah dulu. Lepas tu Ayatul Kursi. Okey, aku doa sekejap je. Lepas tu aku buat berani. Aku tak pandang belakang. Aku confident. Aku macam tak ada benda yang berlaku. Sebab apa sebab orang kata kalau kena kacau, kau jangan rasa macam kau sedar yang benda tu ada. Sebab kalau kau sedar, lepas tu kau tunjukkan yang kau takut, benda tu akan lagi kacau kau. Aku buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Aku lipat sejadah, aku bangun, aku berjalan ke suis lampu, ke pintu lah. Tapi aku tak pandang store. Aku tak pandang bahagian kiri aku masa tu. Okey, aku tutup lampu, tutup suis. Okey, aku buka pintu, aku keluar. Aku pakai kasut, terus aku gerak. Okey, ni cerita yang terakhir. Bila aku gerak tu, aku dah tinggalkan surau. Okey, lepas aku tinggalkan surau, aku akan melintasi satu makmal sains lah. Makmal sains ni memang terkenal lah dengan cerita dia yang seram tu. Aku buat tak nampak juga. Aku jalan nak turun tangga ke tingkat 3. Okey, masa aku jalan dekat tangga tingkat 4 nak turun ke tingkat 3 tu, okey, aku dengar daripada surau macam bunyi pintu kena hempas macam marah. Kau tahulah kan, orang kalau marah dia hempas pintu kuat. Itu aku dengar. So terus aku jalan laju, aku turun, aku nak balik rumah. Okey, itu je. Aku tak tahu apa yang ada dalam surau tu. Aku yakin tu bukan manusia, tapi aku tak tahu apa tu. So dalam cerita ni aku cuma kena kacau je lah. Aku tak nampak secara fizikal. Apa yang aku nak simpulkan dekat sini bila aku dah besar ni, aku ingat balik apa yang jadi dekat aku sekitar 10 tahun yang lalu. Aku anggap itu cumalah gangguan daripada makhluk-makhluk, makhluk-makhluk luar daripada kita, makhluk selain manusia. Dan aku rasa itu semua cuma gangguan dan dugaan. Mungkin sebab aku ni jenis tak
jenis tak taat agama. Mungkin aku kurang ilmu agama, sebab tu benda-benda ni kacau aku. Sebagai penutup podcast kali ni, walaupun kita rasa diri kita ni kuat, diri kita ni hebat, jangan kita lupa bahawa dekat sekeliling kita ni sentiasa ada makhluk lain selain kita. Kita tak tahu macam mana bentuk makhluk tu, macam mana culture makhluk tu, tapi yang penting kita percaya yang di sekeliling kita ni tetap ada makhluk-makhluk lain, kerana dia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi cerita-cerita seram, dan terima kasih kerana mendengar podcast kedua aku hari ni. Assalamualaikum.